So, kita telah pun belajar tentang ciri-ciri taburan normal dan tentang kepencongan. Okey. Jadi sekarang kita masuk ke tajuk taburan normal piawai. Okey. Yang sebelum ini kita lihat taburan normal. Sekarang ialah taburan normal piawai. Standard. Okey. Objektifnya ialah untuk mengenal pasti taburan normal piawai, mengira skor piawai atau skor Z menggunakan rumus, dan menerapkan pengetahuan asas taburan normal piawai untuk menyelesaikan masalah. Okey. Okey. Ciri-ciri taburan normal piawai. Taburan normal piawai adalah taburan normal dengan min sifar dan sisian piawai 1, iaitu sebarang taburan normal di mana minnya adalah sifar dan sisian piawai 1 ialah taburan normal piawai atau standard. Okey. Taburan normal piawai juga dikenali sebagai taburan Z atau Z scores. Okay. Nilai mu-nya sifar dan sigma-nya 1. Okay. Min kosong, sisian piawai 1. It's always like this. Memang sudah tetap. Okay. Notasi taburan normal piawai. Kita gunakan Z untuk taburan normal piawai. Tadi untuk taburan normal kita gunakan notasi X. Kita kata X bertabur secara normal dengan mean dan variance-nya. Okey. Jadi sekarang untuk taburan normal piawai kita gunakan huruf Z. Jadi Z bertabur secara normal. Di sini kita tahu mu-nya sentiasa sifar dan sigma sentiasa 1. Jadi Z bertabur secara normal dengan min, sifar dan sisian piawai 1. Atau variance-nya juga 1. Okey. Di sini variance ialah 1, sisian piawai ialah punca kuasa 2, 1 sama dengan 1. Jadi nilai variance dan sisian piawai adalah 1 di sini. Okey. So even if you don't write 1 kuasa 2, it's okay because 1 kuasa 2 masih juga 1. Okey. Bentuk taburan normal dan taburan normal piawai adalah sama. Maka tafsiran luas bawah graf juga sama. Okay? Jika taburan normal, bentuk taburan normal adalah sama, jika kita pindahkan taburan normal ke taburan piawai, bentuknya akan sama. Okay? Dia tidak akan berubah. Okay. Taburan normal boleh diubah menjadi taburan normal piawai menggunakan rumus Z sama dengan X tolak mu bahagi dengan sisian piawai sigma. Okey, inilah rumus yang kita boleh gunakan untuk menukar daripada taburan normal kepada taburan normal piawai. Di mana X ini adalah skor taburan normal. Z ialah taburan piawai. Okay. X ialah skor dari taburan normal asal, mu adalah min dari taburan normal asal dan sigma adalah sisian piawai bagi taburan normal asal. Skor Z biasanya dikira kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, ini wajib, okey. Mesti kira kepada 2 tempat perpuluhan. Sebab bila kita baca nilai skor Z dari jadual, kita boleh baca sehingga 2 tempat perpuluhan. Skor piawai menunjukkan kedudukan sesuatu skor dari segi berapa sisian piawai skor tersebut berada di atas atau di bawah min taburan. Okay. Tadi kita lihat taburan normal, skornya dalam bentuk skor mentah. Kita di tengah-tengah grafnya kita letakkan min dan kemudian kita kira berapa nilainya 1, 2 dan 3 sisian piawainya daripada min. Tetapi skor piawai pula atau skor Z, nilainya adalah dalam bentuk bilangan sisihan piawai. Okey. Jadi dia menunjukkan kedudukan sesuatu skor dari segi berapa sisian piawai skor tersebut berada di atas atau di bawah min. Tujuan menukar taburan normal kepada taburan normal piawai seperti skor Z ialah untuk membolehkan penyelidik untuk menentukan kebarangkalian sesuatu nilai atau data berlaku dalam suatu taburan normal piawai. Okey.
Dan yang kedua ialah untuk membolehkan kita membanding dua skor daripada sampel berlainan. Kita boleh membanding satu skor dengan dalam sampel yang sama, dengan ahli-ahli lain dalam sampel yang sama, dengan menggunakan taburan normal sahaja. Tapi jika kita nak membanding dua skor daripada sampel berlainan yang mempunyai min dan sisihan piawai yang berlainan, maka kita perlu tukar skor daripada taburan normal kepada taburan piawai. Okay. Okay. Lengkung taburan normal piawai ya. Julat, jika kita perhatikan gambar rajah ini menunjukkan lengkung taburan normal piawai. Ia hampir sama dengan lengkung taburan normal. Apa yang berbeza ialah di bahagian bawah ini skor Z. Okay? Untuk taburan normal kita letak skor sebenar pada paksi X. Tapi untuk skor Z, skornya ditukar kepada dalam bentuk bilangan sisihan piawai. Jadi inilah skor Z-nya ditulis sebagai positif 1, positif 2, positif 3. Positif 3 ini setara dengan 3 sisihan piawai. Positif 2 setara dengan 2 sisihan piawai. Positif 1 setara dengan 1 sisihan piawai. Negatif 1 setara dengan negatif 1 sisihan piawai. Negatif 2 setara dengan negatif 2 sisihan piawai. Negatif 3 setara dengan negatif 3 sisihan piawai. Jadi skor Z biasanya nilainya kecil dalam bentuk bilangan sisihan piawai dari min. Okay? Jadi skor Z yang kita biasa dapat seperti 2.75 atau 1.5 atau 0.5. Itulah bentuk skor Z. Okay? Jadi diberi dalam unit sisihan piawai daripada min. Okay? Peratus luas di bawah graf semuanya sama seperti taburan normal. Okay. Jadi julat antara positif 1 sisihan piawai dengan negatif 1 sisihan piawai meliputi 68% daripada luas kawasan di bawah lengkung, sama seperti taburan normal. Dan julat antara positif 2 sisihan piawai dengan negatif 2 sisihan piawai meliputi 95%, hampir 95% daripada luas kawasan di bawah lengkung, dan julat antara 3 sisihan piawai dengan negatif 3 sisihan piawai meliputi 99.7% daripada luas kawasan di bawah lengkung. Okey, bahagian ini sama dengan taburan normal. Kecuali di paksi X untuk taburan normal kita tulis skor sebenar, min sebenar dan kita tuliskan skor sebenar. Tapi untuk skor Z kita tukarnya kepada skor Z dan tuliskannya dalam unit sisihan piawai. Okey? Okey, contoh. Okey. Skor berikut diperoleh daripada satu sampel dengan min 70 dan sisihan piawainya 2. Maksudnya mu bagi sampel ini ialah 70, sisihan piawai ialah 2. Okay. Jika X ialah 75, cari skor Z yang setara. Jadi kita hendak tukar skor X ini kepada skor Z yang setara. Jadi jawapannya dalam bilangan unit sisihan piawai. Okay, so kita gunakan rumus. Okay. Z sama dengan X tolak mu per sigma. Kita tahu nilai mu, kita tahu nilai sigma, kita tahu nilai X. X ialah 75 tolak 70 bahagi dengan 2. Mu ialah 70, sigma ialah 2. Kita akan dapat skor Z-nya ialah 2.5. Jadi skor X 75 bagi sampel yang mu-nya 70 dan sisihan piawainya 2 sama juga dengan skor Z sebanyak 2.5. Okey. Okey, contoh berikutnya diberi, ini yang diberi dalam bentuk notasi X bertabur secara normal dengan mu 50 dan variance 100. Okey. Cari nilai X jika skor Z-nya adalah 1.4. Sekarang anda diberi skor Z dan disuruh cari X. Dari notasi ini kita tahu bahawa mu sama dengan 50.
How much is the sisian piawai? 10. Yeah. Sisian piawai ialah 10. Jadi kita gantikan dalam rumus yang sama tadi. Gunakan rumus yang sama. Sekarang kita tahu skor Z-nya 1.4. Skor X kita tak tahu. Mu ialah 50, sisian piawai ialah 10. Gantikannya dan selesaikan untuk X. Jadi kita bawa 10 ke atas ke sebelah sini jadi 1.4 darab 10. Negatif 50 pindah ke kiri menjadi positif 50. Jadi X sama dengan 64. Jadi skor X 64 setara dengan skor Z 1.4. Okey? Okey. Okey. Huraikan pencapaian Farah dalam ujian matematik jika Farah memperoleh skor 70 bagi ujian tersebut yang mempunyai min 50 dan sisian piawai 10. Apa yang soalan ini tanyalah? Adakah pencapaian Farah dalam matematik baik atau tidak baik? Okay. So dia dapat 70 tapi adakah 70 itu bagus? Dia tak pasti. Okay. So sekarang kita nak tentukan sama ada skor ini baik atau tidak. Okay. Jadi kita boleh tukarkan skor ini kepada skor Z. Jadi kita tukarkan skor Z sebab kita tahu min dan kita tahu sisian piawai 10. Kita gantikan min dan sisian piawai. Skor Farah ialah 70. Jadi kita dapat jawapannya Z sama dengan 2. Maksud ini ialah skor Farah terletak 2. Kalau nilai Z mungkin positif atau negatif. Dalam kes ini nilai Z adalah positif. Jika nilai Z adalah positif berertinya ia terletak di sebelah kanan min. Jika nilai Z negatif ia terletak di sebelah kiri min. Okay, oleh kerana sekarang nilai ini ialah positif 2, maka Farah telah mendapat skor Z 2 sisian piawai di atas min. Okay. Jadi skor Farah terletak 2 sisian piawai di atas min. Maka daripada graf tadi kita tahu pencapaian Farah adalah lebih baik daripada sekurang-kurangnya 65% daripada pelajar yang menduduki ujian matematik tersebut. Okay. If this is the grafnya, minnya sekarang. Untuk skor Z, min adalah sifar. Okay. 2 maksudnya 1, 2. Ini ialah 2 sisian piawai di atas daripada min. Okay. Kita tahu dari sini ke sini ialah lebih kurang 95%. Jadi skor Farah ini adalah lebih baik dari sekurang-kurangnya 95% daripada pelajar yang menduduki ujian matematik tersebut. Okay. Maka pencapaian Farah sangat baik dalam matematik. Walaupun markahnya 70, tapi pencapaiannya dibandingkan dengan semua pelajar lain yang mengambil ujian ini adalah sangat baik. Okay. Jadi pencapaian ini kita hanya boleh kata sebagai perbandingan secara relatif. Relatif maksudnya banding. Secara relatif pencapaiannya adalah sangat baik. Okay. Okay. Kita ada Samad mendapat skor berikut dalam 3 ujian. Okay. Fizik, matematik dan biologi. Skor Samad ialah 90, 78 dan 46. Jadi sekali pandang dalam subjek apa Samad mendapat pencapaian paling baik? Fizik. Yes, sekali pandang kita tengok, kita akan kata skor Samad paling baik dalam fizik. Tapi kita nak tahu berbanding dengan rakan kelas yang lain, pencapaiannya dalam fizik, is it good or tidak? Okay, so apa yang kita boleh buat? So apa yang kita boleh buat sekarang ialah kita nak tukarkannya kepada skor Z. Okay, kita buat untuk fizik dulu. Okay, untuk fizik dulu kita nak tukarkan kepada skor Z. Z skor sama dengan X tolak mu per. Okay, what is the X-nya? 90. Tolak mu 72. per. Berapa nilainya? Kalkulasi. 3 is it? Ya. 63. Okay, fizik 3. Okay, matematik. Skor Z-nya sama dengan 78 tolak 80 bahagi 5. Berapa nilainya? Negatif sifar. Again?
Sifar panggungan 4. 4 ah? Ya. Okay, and then we have biology, okay? Z sama dengan 46 minus 50 over 10. Berapa nilainya? Sama dengan matematik. Okay. Jadi apa yang kita boleh katakan di sini? Fizik paling baik. Okay, mengapa paling baik? Apa justifikasinya? What can you say? Why is it very good? Skor dia adalah main. Skor dia 99 point 99.8%, hampir 99.8% lebih tinggi dari skor rakan-rakannya, okey? Bagi matematik, negatif maksudnya apa? Di sebelah kiri. Sebelah kiri maksudnya? Rendah. rendah, Rendah maksudnya? tak bagus. Kurang dari? Kurang dari 90. Bukan, kurang dari apa tu? Kurang dari Skor min. kurang itu apa? Min. Kurang baik. Yes, kurang daripada min. Negatif maksudnya kurang dari min. Positif maksudnya lebih dari min. That is the first thing that you must know, okay? Negative means kurang daripada min. Anything that's kurang dari min is not so good lah. Sebab ramai orang yang dapat min, dekat min. Okay? So negative means kurang dari min. Positif means lebih dari min. Jadi bila kita lihat saja skor Z ni, kita tahu bahawa pencapaian Samad dalam matematik dan biologi kurang baik sebab ia kurang daripada min. Okay? Dia mendapat skor kurang daripada kebanyakan pelajar yang lain. Tapi bagi fizik dia mendapat skor 3, iaitu 3 sisihan piawai di atas min. Maksudnya Samad telah mendapat skor lebih kurang 99% lebih tinggi daripada rakan-rakan sekelasnya. Okey, jadi pencapaian Samad dalam ujian fizik sangat baik. Jika kita lihat skor mental ni, matematik 78. Dia seolah-olah tinggi kan? Okey, 78 agak tinggi. Tapi bila kita tukar kepada skor Z, kita tahu kurang daripada min. So it's not so, pencapaiannya is okay. Tapi bila kita banding dengan rakan-rakannya, it's not so okay. Okay, begitu juga dengan biologi. Jadi bila kita sekarang sedang banding secara relatif, kita nak banding dengan rakan-rakan lain dalam kelas. Jadi secara perbandingan kita nak tahu bagaimana pencapaiannya dibanding dengan orang-orang yang lain. Kalau kita lihat skor mentah saja, kita tahu skor itu mungkin tinggi atau rendah, tapi kita tak tahu di mana letak kedudukannya berbanding dengan kawan-kawannya. So itu tujuan Z, skor. Kita nak banding dengan orang lain lah. Okay. Puan, Yes. kalau macam tadi untuk justifikasi yang samad tu kita kena guna kedudukan samad adalah 0.14% lebih kurang daripada rakan-rakannya ke Puan? Untuk matematik. Okay. So when we want to bagi justifikasi, it's good if we can draw the taburan piawai, okey? Pastikan dia tak sentuh paksi Excel. So bagi taburan normal piawai, minnya ialah sifar. So we know 1, 2, 3, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. So skor Samad terletak di sini untuk fizik, okey? Untuk matematik, skor Samad ialah di sini, matematik. Begitu juga dengan biologi. Matematik dan biologi skornya terletak di sini, okey? So kita tahu dari sini untuk fizik skornya 3 sisian piawai lebih daripada min. Dan kita tahu peratusnya iaitu hampir 99% lebih daripada pelajar lain. So sangat baik. Untuk matematik skornya terletak 0.4% di bawah min. Okey. Jadi skornya lebih rendah daripada 50. Yang inilah berapa peratus, kita tahu inilah 50%. Jadi skor bagi matematik dan bagi biologi kurang daripada 50% daripada pelajar lain dalam kelasnya. Okay. So whenever you do all this, try to draw this lengkung taburan dan tunjukkan di mana kedudukannya dan huraikan. Okay. Okay, thank you Puan. Okay. So hari ini kita telah belajar
we have already seen taburan normal dan kita telah pun lihat taburan piawai. Yang penting dalam kelas hari ini ialah cara anda menukar skor Z X kepada skor Z. Okay? Sebab selepas ini bila kita nak kira kebaran kalian dan luas di bawah graf, kita akan menggunakan skor Z. Okay? Jadi anda mesti tahu cara menukar dari skor X kepada skor Z dan bagaimana hendak mentafsirkan skor Z. All the peratus itu anda kena hafal lah. But now you must write down a piece of paper and always look at it. Okay, keep that in front of you lah. Kita kena hafal lah. Okay, class. So now you're ready for the next one lah. Penggunaan taburan normal lah, iaitu luas di bawah graf. Okay, yang itu ada lebih banyak kiraan lah.